وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدرنا وهداية نسمح ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نعوذ بك من الملائكة المقربين وافتح لنا وقتك ولنا رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ مسلم لنا وعنا في الدعوة استمع Fadhkuruni adhkurkum, maka sebut oleh kamu akan daku dengan sembahyang dan tasbih dan zikrillah dengan lidah dan hati dan jawarih anggota-anggota. Nascaya aku sebut akan kamu Fadhkuruni adhkurkum. Yang sebelum pada ni apa dia? Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Fadhkuruni adhkurkum dan anda fadhkuruni adhkurkum, maka sebut oleh kamu akan daku akan Allah Ta'ala. Sebut akan Allah, sebut oleh kamu akan daku akan Allah. Maka cara sebut saat itu, sebutkan Allah tu di mana tempat. Satunya katanya dengan sembahyang. Jadi mana katanya sembahyang itu setengah daripada bagai zikrillah juga. Setengah daripada bagai zikrillah juga. Jadi maknanya menyebut akan Allah tu dengan secara kita sembahyang. Dengan maknanya kita sembahyang itu, sembahyang kita tu masuk di dalam bagai zikrillah juga. Wa tasbihi, dan dengan tasbih. Dan tasbih jadi dengan secara tasbih. Jadi kita bertasbih pun masuk dalam bagai zikrillah juga. Habis di situ. Jadi maknanya tapi bukan tersimpan pada dua perkara tu. Sebagaimana dalam kitab tafsir Jalalain, dia katanya dengan secara sembahyang dan dengan secara tasbih zikrillah saat itu, dengan secara sembahyang dan dengan secara tasbih dan dengan secara tahmid dan dengan cara tahlil dan lain-lain lagi. Banyaklah selawat pun masuk daripada zikrillah juga, sebab kita minta daripada Allah Ta'ala memberi rahmat pada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu pun menyebutkan Allah Ta'ala juga. Jadi kenapa sembahyang tu masuk dalam zikrillah?
Sebab di dalam bacaan dalam sembahyang tu penuh dengan bacaan-bacaan kan. Kebanyakan tu daripada awal kita sembahyang sampai akhir, tengok kita mulai dengan takbir. Takbir pun sebut nama Allah. Selepas pada kita takbir, kita baca Al-Quran. Al-Quran pun ada sebut Allah juga. Selepas tu kita rokok pun Subhana Rabbiyal Azimi. Itu pun tasbih. Lepas tu Sami Allah, sebut nama Allah. Rabbana walakal hamd. Rabbana, sebut nama Allah juga. Ketika sujud kita tasbih pula, zikir pula. Habis tu ketika duduk, Rabbi ighfir. Rabbi, sebut nama Allah juga di situ. Rabbi ighfirli. Sujud pun begitu juga. Kemudian duduk tahiyat at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Semuanya ada sebut nama Allah. Sebab itulah katanya sembahyang itu mengandungi setengah daripada bagai zikrillah juga. Baca Quran pun zikrillah. Jadi maknanya perkataan zikrillah tu banyak. Bukan dua perkara ni itu saja, bukan. Kemudian katanya dan zikir Allah itu dan zikir Allah dengan lidah dan hati dan jawarih anggota. Lagi pulanya zikrillah. Ni kita boleh nampaklah katanya sembahyang tu masuk dalam zikrillah juga. Sebab zikrillah sana itu zikru tu kalau guna lidah kita panggil sebut. Kalau guna lidah tu kita panggil sebut zikrullah, menyebutkan Allah. Kalau guna lidah. Kalau guna hati maknanya ingat. Zikrillahi bil qalbi, dengan hati mana ingat kepada Allah. Jadi begitu. Maka di sini dia katanya cara kita menyebutkan Allah, cara kita menzikirkan Allah Ta'ala dengan secara kita guna lidah, guna perkataan dan hati. Maknanya kita zikrillah tu dengan secara kita gunakan hati, dan juga zikrillah tu hasil dengan secara kita gunakan anggota-anggota kita. Anggota kita sedekah pun masuk dalam kata kita zikrillah. Kita berjalan kepada masjid untuk nak salat Jumaat tu pun masuklah kata perbuatan zikrillah juga. Jadi luas. Pengertian bagi kata zikrillah tu luas sangat makna dia. Maka sekiranya kalau kita berzikir akan Allah, kita berzikirkan Allah Ta'ala itu dengan mana-mana cara seperti yang disebut tadi, nascaya aku sebut akan kamu. Tuhan sebut kita pula. Itu balasan. Nascaya aku sebut akan kamu. Aku tu Allah Ta'ala. Aku sebut akan kamu, setengah daripada tafsir aku sebut akan kamu maknanya aku balas akan kamu. Aku balas akan kamu. Maknanya Allah Ta'ala sebutkan akan kamu, maknanya Allah Ta'ala membalaskan amalan baik itu. Tetapi panggil katanya kita sebut Allah, Allah sebut kita, maknanya nak bagi nampak katanya balasan tu bersejenis dengan amalan. Balasan yang Allah Ta'ala balas itu bersejenis dengan amalan. Amalan kita zikrillah, maka balasan Allah Ta'ala zikrillah juga. Sebut kita juga. Kita sebut Allah, Allah sebut kita. Dengan maknanya Allah Ta'ala membalas akan kita. Dengan mana begitu? Allah Ta'ala membalaskan kita. Maka balas jalan mana? Zikrillah tu masuklah benda baik. Maka Allah Ta'ala bagi balasan yang baik. Maknanya Allah Ta'ala bagi pahala kepada orang yang menyebut, orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang zikrillah. Begitulah. Pada hadis Qudsi, maknanya sabit di dalam sebuah hadis Qudsi. Pada hadis Qudsi, ada sabit di dalam sebuah hadis Qudsi, katanya, barang siapa menyebut akan daku ialah Allah Ta'ala.
barang siapa menyebut akan daku pada hatinya, aku sebutkan dia pada hatiku. Dah. Dan barang siapa menyebut akan daku pada jemaah, aku sebut akan dia pada jemaah. Jemaah tu apa dia? Perhimpunan. Tafsir mana jemaah? Jemaah tu apa dia? Perhimpunan. Yang lebih baik daripada menyebut, sekali lagi, dan barang siapa menyebut akan daku pada jemaah, pada jemaah dengan secara berjemaah lah. Menyebutkan Allah Ta'ala dengan secara berjemaah ramai-ramai, setengah daripadanya kita baca Quran ramai-ramai, kita berzikir beramai-ramai, kita solat jemaah pun, memanglah. Begitu juganya. Aku sebut akan dikau, Allah Ta'ala sebut kita pada jemaah, yang jemaah itu perhimpunan yang lebih baik daripada perhimpunannya. Jadi maknanya Allah Ta'ala balas lebih baik daripada itu lagi. Tapi maksudnya begitulah. Maksud katanya Allah Ta'ala sebut, ia katanya barang siapa menyebut akan daku pada hatinya, aku sebut akan dia pada hatiku. Itu ayat mutasyabihah tu. Jadi mana sebut pada hati, maknanya padahal Allah Ta'ala itu maha suci daripada hati. Tapi nak cerita katanya balasan tu bersejenis dengan amalan. Cumanya kembali kepada maksudnya ialah Allah Ta'ala membalas baik kepada orang yang mengingat dan menyebut akan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi kenapa kata begitu? Barang siapa menyebut akan dikau, barang siapa menyebut akan daku di dalam hati, aku sebut akan dia di dalam hati. Maksudnya Allah Ta'ala balaskan, Allah Ta'ala akan bagi pahala, Allah Ta'ala akan bagi balasan yang baik kepada orang yang berzikir Allah Ta'ala di dalam hati. Kemudian kenapa kata hati di sini? Sebabnya begini. Sebab kira pada kita ni, apabila orang kita tu berzikir dengan mulut, berzikir dia cara zikir ada berapa bagai tadi? Cara berzikir tu dengan lidah, dengan apa dia? Yang sana-sana ni, yang kata dengan lidah, dengan hati, dengan jawarih, dengan anggota, 3 perkara. Zikir Allah Ta'ala dengan secara guna lidah, guna cakapan, mana subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, semua tu zikir dengan lidah. Dan zikir dengan hati, maknanya sentiasa dia tu mengingat kepada Allah. Zikir dengan hati tu maknanya mengingat akan Allah. Lepas tu zikir dengan anggota, maknanya kaki tangan kita buat amalan baik kerana Allah tu, maknanya zikir dengan anggota. Lagi pulanya kalau kita tengok tu di dalam solat sana tu, ada melengkapi 3 bagai zikir kan. Dalam solat tu ada melengkapi 3 bagai zikir. Zikir dengan lisan pun ada, dengan lidah pun ada dalam hati. Zikir dengan hati pun ada. Kita dalam solat tu kita mengingat kepada Allah, dan kita zikir dengan anggota pun ada juga dalam solat. Kita berdiri, kita rokok, kita sujud tu pun maknanya perbuatan rokok, perbuatan sujud, perbuatan apa dia lagi, duduk, i'tidal, apa semua tu ialah perbuatan zikir oleh anggota zahir badan. Kita baca dalam sembahyang, bacaan wajib, bacaan sunat, itu zikir dengan lidah. Hati kita fokus kepada Allah, ingat kepada Allah, itu zikrullah dengan hati. Jadi melengkapi di dalam sembahyang itu 3 bagai zikir, mana 3 anggota. Zikir dengan lidah, dengan hati dan dengan anggota. Begitu. Maka dalam 3 bagai zikir dengan 3 anggota tadi, zikir dengan lisan, dengan lidah, zikir dengan hati, zikir dengan jawarih, dengan anggota, kita katanya yang mana orang tahu, yang mana orang tak tahu. 3 bagai zikir dengan lidah, zikir dengan hati. Zikir dengan lidah mana kata, sebut dengan mulut. Zikir dengan hati mana ingat kepada Allah.
atau berzikir dalam hati, la ilaha illallah kata dalam hati, mana ingatlah. Lepas tu zikir dengan perbuatan anggota zahir. Jadi yang mana satu yang orang tak tahu kata kita sedang berzikir daripada tiga-tiga. Jawabnya ialah zikir dengan hati. Itu orang tak tahu. Itu orang tak tahu. Adapun zikir dengan lidah, barangkali orang tahu kata kita sedang berzikir. Kalau kita berzikir dengan anggota pun, barangkali orang tahu kata kita sekarang kita sedang berzikir. Maka dengan sebab zikir dengan lisan, dengan lidah, zikir dengan jawarih, boleh jadi ada orang tahu, dengan kerana itu boleh jadi seorang tu kalau dia berzikir dengan lisan, dengan lidah, kalau berzikir dengan jawarih, dengan anggota, boleh jadi dia tidak berikhlas kerana Allah. Boleh jadi. Dengan sebab dia boleh menunjuk-nunjukkan kepada orang. Sebab orang boleh tengok dia berzikir dengan lidah. Sebab orang boleh tengok dia berzikir dengan anggota-anggota. Tengok, begitulah. Sebab tu kita sembahyang, kalau orang panggil kita, kita pun kata subhanallah. Dia tahu kata kita sedang sembahyang. Kata kita orang masuk dalam masjid, dia tengok kita berdiri rokok sujud, dia tahu kata kita sedang sembahyang. Maka dua-dua bagai zikir lisan dengan jawarih itu boleh jadi orang yang berzikir itu tidak ikhlas kerana Allah. Boleh jadi ada campuran ria, boleh jadi. Tetapi kalau zikir di dalam hati, yang tahu kata kita berzikir ni siapa? Allah Ta'ala satu saja. Gitu ya. Kalau kita zikir dalam hati, selamat daripada sifat riya, menunjuk ke orang tu tidak ada. Hanya antara kita dengan Allah. Manusia tidak ada jalan nak tahu kata dalam hati kita sekarang sedang mengingat kepada Allah, sedang menyebutkan kepada Allah. Jadi ada jalan ke tidak zikir dengan hati untuk nak jadi ria dengan dia? Tidak ada. Maka jadi katanya ibadat zikir kita, zikir dengan secara qalbi, dengan secara hati itu ialah semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebab tu di sini kata barang siapa menyebut akan daku pada hatinya. Kenapa pilih yang ni? Sebab yang ni selamat daripada riya. Ini betul-betul ikhlas. Ini mana zikir menyebut pada hati ni, zikir yang betul-betul jadi ikhlas. Tak sama dengan zikir bil lisan bil jawarih, boleh jadinya tidak ikhlas kerana Allah. Jadi maknanya zikir dengan hati ni maknanya kita satu tahu kita orang yang berzikir. Apabila kita berzikir dengan hati, apabila kita berzikir kepada Allah Ta'ala dengan hati, kita tahu seorang saja kata kita ni sedang berzikir, orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu kata kita sedang berzikir. Kita sendiri, kita seorang saja tahu kata kita sedang berzikir. Orang lain tak ada jalan nak tahu. Maka tengok balasan dia. Aku sebut akan dia pada hatiku. Maksudnya Allah Ta'ala membalas. Kan? Maksudnya aku menyebut akan dikau pada hatiku. Maknanya aku menyebut akan dikau ni gini. Maksud dengan kata aku menyebut akan dikau, mana aku balas akan amalan itu. Allah Ta'ala membalas akan amalan zikri fil qalbi, zikir dalam hati itu Allah Ta'ala balas. Kemudian Allah Ta'ala pada hatiku. Kita maklum Allah Ta'ala maha suci daripada beranggota. Anggota zahir, anggota dalam, maha suci. Tidak ada. Kemudian apa maksud dengan hati? Allah Ta'ala, jadi maknanya aku sebut akan dikau, mana Allah Ta'ala membalas. Lepas tu apa maksud kata pada hati? Macam kita tadi. Kita zikir dalam hati, mana kita seorang tahu kata kita sekarang kita berzikir kepada Allah.
Maka di sini aku jawabnya, aku sebut akan dikau, mana Allah Ta'ala balas. Balas pada hati Allah, dengan maknanya Allah Ta'ala tahu saja, Allah Ta'ala satu saja yang dia tahu, yang tahu katanya balasan yang dia akan bagi kepada pada kita tu berapa banyak. Jadi maknanya pada hati itu mana Rusia lah. Rusia lah. Jadi maksudnya begini, aku sebut akan dikau pada hatiku, maknanya Allah Ta'ala membalas kepada orang itu, orang mana? Orang yang berzikir dalam hati itu, Allah Ta'ala membalas balasan baik kepada orang yang berzikir di dalam hati. Lepas tu balasan berapa banyak itu Allah Ta'ala tahu, orang lain tidak tahu. Macam katanya orang yang berzikir, dia tak seorang tahu kata dia sedang berzikir, orang lain tak tahu. Maka waktu dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, balasan sebanyak mana, orang lain tidak tahu. Hanya Allah Ta'ala satu saja yang tahu. Itu maksud katanya Allah Ta'ala sebutkan dia di dalam hati. Maknanya balasan tu sebanyak mana, Rusia Allah Ta'ala satu saja yang tahu. Disediakan nak bagi berapa-berapa, Allah Ta'ala dah tahu, dah tentu, tapi dia tak bagi tahu kepada kita. Itu maksud katanya pada hati. Maknanya balasan tu dirusiakan. Maksudnya gitu. Maka di situlah hasil yang saya kata tadi, apa dia? Balasan ini berjenis dengan amalan. Balasan tu berjenis dengan amalan. Macam mana? Orang tu berzikir dalam hati, tiada ada siapa tahu, maka Allah Ta'ala balas pun dengan balasan pahala yang tiada siapa tahu bilangannya. Kita berzikir dalam hati, orang lain tak tahu, hanya Allah Ta'ala tahu saja. Kata kita berzikir berapa banyak. Maka Allah Ta'ala apabila dia nak balas begitu jugalah. Bersejenis, apa dia? Balasan al-jaza'u min jinsil amali. Al-jaza'u, boleh hafal tidak? Al-jaza'u min jinsil amali. Al-jaza'u min jinsil amali. Al-jaza'u min jinsil amali. Mana balasan itu daripada yang bersejenis dengan amal. Begitulah. Itu maksud katanya pada hatiku. Kita maklum Allah Ta'ala Maha Suci daripada hati. Begitulah maksud dia. Dan barang siapa menyebutkan daku dengan pada Jumaat, maknanya dengan keadaan berjumaat, zikir ramai-ramai, salat beramai-ramai. Salat boleh kita buat dengan secara berjumaat. Ni, kita ni kalau selepas pada biasanya waktu salat maghrib kan, waktu salat maghrib, waktu salat subuh, kita sembahyang Jumaat, sembahyang maghrib dengan secara Jumaat, itu zikir dengan secara Jumaat. Zikir kita sembahyang dengan secara jemaah, maknanya kita zikir dengan 3 anggota dengan secara berjemaah. Tak begitu? Kita berzikir dengan 3 anggota, mulut, hati, anggota itu jawarih, dengan secara jemaah. Selepas pada kita solat tu, kita berzikir pula. Subhanallah, subhanallah, beramai-ramai kan. Alhamdulillah, itu zikir dengan lidah pula. Dengan secara jemaah juga. Begitu. Selepas tu, berdoa pula. Kalau bulan Ramadan, baca lepas tarawih tu apa dia? Baca Quran dengan secara beramai-ramai pula. Itu berzikir dengan secara jemaah. Maka Allah Ta'ala balas dengan secara zikir yang berjemaah juga. Bagi pahala banyak-banyak. Dengan dia begini. Apabila kita berzikir dengan secara berjemaah, ya hasilnya banyak. Kalau kita berzikir seorang, kalau sejam dapat berapa? Contohnya sejam dapat 1000. Kalau kita seorang dapat berapa? Dapat 1000 lah kalau kita seorang. Tapi kalau kita guna sejam, kita seorang, zikir seorang dapat 1000. 1000 kali zikir. Contohnya. Tetapi kalau kita berzikir di dalam masa sejam, tetapi kita ni 3 orang. Kalau kita 30 orang, tak dapat 30,000.
tak dapat banyak 30,000 kan? Dapat banyak 30,000 lah. Contohnya. Maka kumpul-kumpulnya kita 1,000, dia nu 1,000, orang ni 1,000. Jadi kalau 30 orang maknanya 30,000. Sebab tu Allah Ta'ala kata dia balas pada jemaah yang lebih baik daripada perhimpunan. Perhimpunan 30 orang. Dan Allah Ta'ala bagi seorang-seorang tu apa dia? 30,000. Kalau kita zikir seorang dapat 1,000. Kalau kita zikir ramai maknanya kita dapat 30,000. Itu mana lebih baik daripada perhimpunannya. Begitu. Sebab tu dia kita katanya solat jemaah tu kalau solat seorang dapat 1, kalau solat jemaah dapat 27 kan. Maka dapat 27 tu itulah katanya Allah Ta'ala kalau kita berzikir kita semayang dengan secara seorangan dapat 1. Tetapi kalau kita bersemayang dengan secara jemaah, berapa kita dapat? Kita dapat 27. Tu maknanya Allah Ta'ala dapat, Allah Ta'ala bagi pada kita pahala jemaah lebih baik daripada yang kita buat. Begitulah. Lepas tu, lagi pulaknya begini. Kalau kita semayang jemaah, kalau jemaah kita 2 orang, 27 seorang, tapi besar itulah. Tapi kalau katanya kita jemaah 10 orang, 27 lebih besar daripada 27 5 orang. Kalau kita semayang jemaah 100 orang, 27 kita besar daripada 27 yang 50 orang. Yang rendah pada dia. Begitu. Jadi maknanya, itu mana katanya apa dia? Lebih baik pada perhimpunan. Yang masa Allah Ta'ala balas. Begitulah. Washkuruli dan hendak syukur oleh kamu kepadaku. Syukur kepadaku. Syukur apa dia? Akan nikmat. Syukur ialah balasan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita nak balasan nikmat Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita. Kita nak balaskan nikmat yang dia bagi pada kita. Kita balas kepada Allah dengan secara mana? Dengan secara kita bersyukur. Syukur akan nikmat. Lepas tu syukurkan nikmat Allah Ta'ala. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat kaki, hidung, nikmat hidup, nikmat akal dan banyak lagi beberapa nikmat. Kita syukur nikmat Allah Ta'ala itu dengan secara mana? Dengan taat suruhanku. Dengan secara taatkan suruhan Allah. Dengan maknanya kita gunakan nikmat dia pada jalan yang dia suruh. Kita semayang. Maknanya kita syukur nikmat. Sebab kenapa boleh kata syukur nikmat? Sebab kita tak boleh nak solat kalau kita tak berakal. Kalau kita tak ada akal, boleh nak solat yang sah? Tak boleh. Kalau gitu kita solat kita sah sebab kita ada akal. Takkan akal tu nikmat? Itu makna kita guna nikmat akal. Kita solat, apa yang kita buat dalam solat? Kita baca, kita membaca, kita mengucap, kita kata Allahu Akbar. Maknanya kita guna mulut kita pada jalan taat dia. Kan? Kita berdiri. Orang nak berdiri ni orang macam mana? Orang sihat. Kita berdiri. Dalam solat kita berdiri. Orang nak berdiri orang mana? Orang sihat. Maka pada maknanya kita syukur nikmat kesihatan. Kita nak datang ke masjid, kita guna apa? Guna kaki. Begitu. Kalau kaki tak boleh berjalan, pada adatnya tak boleh datang kepada masjid.
Pada adatnya, pada biasanya gitulah. Tapi menepak kaki itu kenderaan kan. Tak apalah cakap pasal kenderaan pula. Tapi keananya kita boleh datang kepada masjid dengan secara berjalan kaki sebab kita ada nikmat kaki. Maka kita pergi solat jemaah tu makna kita guna kaki tu maknanya kita syukur nikmat kaki lah. Lepas tu kalau setengah orang tu dia tak pergi berjalan, dia pergi dengan kereta dan sebagainya. Maka nak dapat beli kereta tu daripada mana? Daripada nikmat harta. Guna kereta dia. Guna kereta dia. Seperti kita sebut belajar dalam kitab hari Selasa tu apa dia? Dia kata jangan buat menyusah, kena muzahirkan nikmat kan. Itulah. Ada duit kita beli kereta untuk keselesaan pergi solat jemaah, beli mutu, takut tak larat nak berjalan, begitu. Itu muzahirkan nikmat, guna nikmat Allah Taala. Itu satu kesyukuran. Apa lagi? Di dalam solat tu suruh kita pandang kepada tempat sujud dan pandang kepada jalan-jalan yang kita nak berjalan takut kena najis kat kaki. Itu takkan guna nikmat mata ke? Apa dia lagi? Dalam solat ada suruh kita mendengar ke tidak? Dengar bacaan imam kan? Nak boleh datang ke masjid dengan suara azan. Itu guna nikmat telinga. Begitulah. Jadi maknanya apabila contohnya apabila kita gunakan akan anggota-anggota kita tu pada ibadat, maknanya kita syukur. Kita buat amal ibadat. Kita ni tak boleh nak terus buat amal ibadat melainkan kita gunakan nikmat Allah. Jadi pada kiranya nikmat Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tujuannya untuk kita guna pada jalan taat kepada dia. Maka apabila kita guna kita solat, makna kita guna nikmat kena dengan kehendak Allah. Kena dengan hikmat Allah. Begitulah. Tetapi kalau tidak buat amal ibadat dengan tidak buat amal taat pada Allah, maknanya bahkan neraka tu mana guna nikmat Allah Ta'ala yang bagi kepada kita tak kena dengan tepat. Tak kena dengan tepat. Maknanya bagi untuk guna jalan baik, dia guna untuk jalan jahat. Begitulah. Jadi maknanya sebab tu dia katanya syukur nikmat dengan buat taat. Syukur nikmat itu dengan buat taat. Kenapa boleh kata begitu? Banding kita kata sembahyang. Banding kita sembahyang, berapa nikmat yang kita guna untuk nak melaksanakan ibadat sembahyang. Jadi maknanya kita guna nikmat Allah Ta'ala. Sebab tak boleh nak berdiri melainkan orang yang sihat kaki. Begitu ya. Sebab tu kalau orang tak sihat lutut, sembahyang dalam duduk. Tak boleh berdiri dah lah. Begitu kan. Abi. Wala takfurun. Asalnya takfuruni. Asalnya begitu. Asal tulisan wala takfuruni. Selepas pada nun tu ada ya lagi. Ada ya lagi. Kalau orang belajar dalam ilmu nahu, dia panggil ya mutakallim. Ya mutakallim. Apa tu? Nun wiqayah. Nun takfuruni. Bukan nun alamat rafa'. Kalau nun alamat rafa' tu takfuruna. Baca na. Lagi pulanya bukan dia nun alamat rafa' sebab la tu amil jazam. Fa'il mudhari' fa'il limum jazam dengan hazah nun. La jangan la nahi mujazam akan fa'il mudhari' jazam dengan fa'il mudhari' fa'il limum jazam dengan hazah nun. Jadi nun tu bukan nun alamat rafa', bukan nun wiqayah. Apa tu dihazafkan ya mutakallim. Ya mutakallim itulah maf'ul bih. Wala takfuruni. Asalnya begitu tetapi dihazaf akan ya tinggal ada nun. Sebab tu tengok dia terjemah
Dan maka jangan kamu kufur dengan maksiat. Mukufur akan daku. Akan daku. Ya mutakalim tu mana akan daku. Dan maka jangan cerminnya dan jangan kamu kufur. Ya, kufur di sini kita dalam makna istilah syaraknya kufur ada dua. Kufur yang melawani iman satu. Kufur yang melawani iman satu. Ada. Yang keduanya kufur yang melawani syukur. Kufur dua kufur. Begitu Kufur ni dua. Kufur lawan iman, kufur lawan syukur. Maknanya boleh ke tidak kita kata orang mukmin tidak, orang mukmin kufur. Boleh kata tak? Orang mukmin tapi dia kufur. Boleh cakap tidak gitu? Orang mukmin tak solat, orang mukmin tak nak keluar zakat. Orang mukmin yang kufur kan? Kufur lawan syukur. Tapi kalau mukmin lawan kafir, mukmin bukan kafir. Bukan apa sebut atas mukmin bukan kafir. Mana kufur di sini maknanya tidak bersyukur. Gitu. Kufur lawan iman, kufur lawan syukur. Maka kufur sini kufur lawan mana? Kufur yang melawani bagi syukur. Maka jangan kamu kufur. Cuba tafsir makna kufur di sini. Jangan kamu tak syukur. Tak begitu kan? Kufur tak syukur, syukur tak kufur. Iman tak kufur, kufur tak iman. Begitu kan? Maka jangan kamu kufur. Cuba tafsir makna kufur di sini. Jangan kamu tak syukur. Begitu kan? Jangan kamu tak syukur. Pasal tak disuruh kita syukur, maka jangan tak syukur. Tadi fashkuruni itu dia suruh kita syukur kan. Maka sini jangan tak syukur. Begitu kan. Jangan tak syukur. Tak syukur tu dengan cara mana? Dengan maksiat, dengan cara buat maksiat. Maksiat ni dengan cara mana? Nak jadi maksiat dengan secara mana? Maksiat ni dengan secara buat benda disuruh, dengan secara buat benda dilarang, buat benda dilarang, tinggal benda disuruh. Dua-dua. Nak jadi maksiat dengan dua cara. Satunya tinggal benda yang disuruh. Seperti tinggal solat pun maksiat. Jangan maksiat ni tinggal straight. Jangan tinggal straight, jangan kata buat. Maksiat ni jangan kata buat. Sebelah balik tinggal pun jadi maksiat juga. Tinggal solat, maksiat. Bercuri, buat bercuri, itu pun maksiat kan. Jadi maksiat dengan berapa cara? Dengan secara buat, dengan secara tinggal. Maksiat dengan dua cara, dengan secara buat, dengan secara tinggal. Maksiat dengan sebab buat benda yang diharam. Tak begitu? Maksiat dengan secara tinggal apa? Tinggal benda yang diwajib. Begitu. Tak solat pun maksiat, bercuri pun maksiat. Buat pun ada maksiat, tinggal pun ada maksiat. Jangan kata buat saja. Tinggal pun jadi maksiat juga. Tinggal puasa bulan Ramadan tak ada uzur kan. Jangan kamu kufur akan daku. Jangan tak syukur akan daku, akan nikmatku. Jadi nikmat mesti syukur. Maka apabila syukur, faedahnya dapat pahala, dapat menambahkan nikmat. Dua-dua. Apabila kita syukur nikmat, hasil kepada kita dua perkara. Apabila kita syukur nikmat Allah Ta'ala yang bagi pada kita, kita akan dapat dua untungan. Satunya dapat pahala di atas syukur nikmat dan dapat menambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum.
Kalau kita syukur nikmat, kita akan dapat dua keuntungan. Satunya, pahala balasan baik. Yang keduanya, tambahkan nikmat. Nikmat tu akan ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Asal 5 jadi 10. Masalah. Sebaliknya, kalau kufur, sebalik dengan tadi juga. Kalau kufur, tak syukur nikmat, apa nak jadi? Dapat dua balasan yang jahat. Satu, dosa. Yang keduanya, kurang nikmat. Yang 10, tinggal ada 9, ada 8, ada 5, ada 7. Begitu. Jadi maknanya, mensyukur 2, dapat pahala, dapat tambahkan nikmat. Kalau kufur, dapat apa? Dapat dosa, dapat kurangkan nikmat. Nikmat tu 10, akan jadi 9, akan jadi 8. Lama-lama akan habis. Begitu. Habisnya. Kemudian katanya, ya ayyuhallazina amanu. Wassalatu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعلنا لنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستعينك كما قرأناه وما فصله وما سمعناه فردد علينا وافتح لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.